Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur kepada Allah. Pagi ini kita akan sambung semula tadabbur tafsir ayat-ayat pilihan daripada suratul Baqarah. Dan ayat yang akan kita bahaskan pada pagi ini adalah daripada suratul Baqarah ayat 269. Suratul Baqarah ayat 269. Kita baca dahulu ayatnya, kemudian kita tengok terjemahan, tafsir dan huraian yang disebut oleh para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Suratul Baqarah 269. Maksudnya, kita tengok terjemahan ayat. Yu'til hikmata man yasha'. Allah dialah yang memberikan, menganugerahkan al-hikmah man yasha' kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah sebut di awal ayat ini, dialah yang menentukan, yang berkuasa mutlak, memberi dan menganugerahkan, mengurniakan al-hikmah. Perkataan al-hikmah, sekali kita tengok tafsiran oleh para ulama. Allah kata dialah yang memilih, menentukan sesiapa daripada kalangan hamba-hambanya yang layak menerima al-hikmah. Man yasha', yang dia kehendaki, yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, sesiapa yang Allah pilih untuk dianugerahkan, dikurniakan al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah menyebut di dalam ayat ini, orang yang diberikan al-hikmah, dipilih menerima al-hikmah, sesungguhnya orang tersebut sangat-sangat beruntung. Sebab orang yang mendapat al-hikmah adalah orang yang beroleh mendapat kebaikan yang sangat banyak. Al-hikmah itu datang bersama dengannya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Berarti dia bukan sahaja beroleh al-hikmah, dia juga memperolehi kebaikan yang banyak. Seakan-akan berdasarkan kepada ayat yang awal ini, al-hikmah sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat besar kurniaannya. Tetapi Allah menutup ayat ini dengan Allah berfirman, wa ma yadhakkaru, tidaklah memahami dan tidaklah faham dan tidaklah mengetahui al-hikmah itu illa ulul albab, melainkan hanya sedikit daripada kalangan ulul albab, iaitu hanya orang yang ulul albab, berakal, orang yang berilmu sahaja yang mengetahui akan hal tersebut. Ayat ini disebut pada ayat 269 daripada suratul Baqarah.
munasabah ayat. Kalau kita tengok sebelum daripada ayat 269, ayat-ayat sebelum daripada itu, kalau kita flashback balik, kita lihat semula ke belakang, Allah menceritakan tentang kurniaannya kepada hamba-hambanya berkait dengan harta, mal. Allah sebut tentang mereka yang dikurniakan harta, mereka yang dikurniakan kekayaan, kemudian mereka menginfakkannya ke jalan Allah. Kemudian pada ayat ini Allah menyebut tentang pemberian al-hikmah. Al-mal, harta, kemudian Allah sebut tentang al-hikmah. Tuan-tuan, apabila kita membaca Al-Quran ataupun kita melihat ayat-ayat Al-Quran, perkataan al-hikmah sangat banyak disebut. Sehingga kan perkataan ini juga dimelayukan. Dalam bahasa Melayu juga perkataan hikmah, berhikmah juga diguna pakai. Cuma apabila kita nak memahami Al-Quran, kita tak boleh memahami perkataan tersebut dalam maksud bahasa kita. Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita mesti merujuk perkataan asalnya dalam bahasa yang dia diturunkan. Kalau kita faham hikmah ni apa? Allah memberikan hikmah. Kita tengok, kalau tengok dalam terjemahan bahasa Melayu ni, bijaksana lah. Kita hendaklah berdakwah dengan berhikmah, secara berhikmah. Kadang-kadang orang kita dia sebut berhikmah, tetapi maksud, makna apa dia itu berhikmah, dia tidak tahu. Ada orang dia faham berhikmah tu lembut, berdakwahlah ataupun berhikmah dah dalam tindakan dan tindak tanduk kamu. Apa yang dimaksudkan dengan berhikmah? Berlemah lembut. Ini tak betul, tak tepat. Hikmah itu bukan bermaksud lemah lembut. Sebab kalau kita tengok Nabi, tidaklah 24 jam baginda berlemah lembut. Ada hadis yang menjelaskan baginda keras, tegas. Baginda orang kata apa? Menaikkan suaranya, bercakap dengan nada seperti pemerintah tentera. Merah mata-matanya. Ada ketika baginda bercakap dengan nada bergurau. Ada ketika baginda bercakap dengan nada lembut. Ada ketika baginda bercakap dalam keadaan yang tegas. Menunjukkan hikmah itu bukan berlembut. Hikmah juga bukan bermaksud bertolak ansur, apologetik. Tidak kira tak apa, okeylah nak buat macam mana pun, boleh tak ada masalah, dua-dua pun tak apa, okeylah. Itu bukan berhikmah. Ada orang dia kata berhikmah, itu bukan berhikmah, itu play safe. Cari jalan selamat, makan dua belah. Kan, cari makan. Macam mana ustaz? Boleh tak apa orang kok ni buat orang kok ni buat tak? Orang kok ni duk buat lama dah. Boleh dah duk buat lama dah, tak apa Pergi belah nu macam mana boleh? Kok ni buat tak? Kami tak boleh, kami tak buat. Tak payah buat No prinsip. Lalang. Bukan berhikmah. Dia kata ustaz ni dakwah dia berhikmah. Dia tak bergaduh dengan orang. Dia boleh masuk semua. Pelik kalau boleh masuk semua. Kan, parti politik pun ada pembangkang dengan kerajaan, kali masuk semua. Kan? Maka hikmah kena merujuk kepada maksud asalnya di dalam Al-Quran. Apa itu hikmah? Kalau nak dikatakan Nabi itu tidak berhikmah, atau Nabi itu apa dia ni, tengok kepada sirah Nabi, tidak ada manusia yang paling berhikmah melainkan Nabi, tetapi dia juga tetap tidak diterima, ditolak dan ditentang oleh kaum dia sendiri. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hikmah. Bila kita rujuk kepada tafsir yang ada, tuan-tuan juga boleh buat
research sikit, buat kajian sikit. Sekurang-kurangnya al-hikmah ada 4 ataupun 5 maksud. Sekurang-kurangnya ada 5 maksud ataupun 5 makna. Ini semua kita ambil berdasarkan kepada maksud yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ada sekurang-kurangnya 5. Satu, kita tengok. Dan kemudian kita akan bagi keterangan. Ini kita pergi kepada tafsiran lah. Sebab perkataan yang disebut dalam ayat ini al-hikmah, diberikan hikmah, dan Allah yang memilih. Maksudnya bukan semua orang dapat, bukan semua orang Allah kurniakan. Seperti mana Allah memilih bagi harta kepada kawan tu, tak bagi harta pada kawan ni, kaya kawan tu, miskin kawan ni, sihat kawan tu, sakit kawan ni. Hikmah juga demikian, pilihan Allah. Yang pertama, kalau kita tengok maksud hikmah bimakna as-sunnah. Apa dia? Hikmah tu maksud dia sunnah. Sunnah Nabi. As-sunnah. Kan? Al-Quran was-sunnah. Al-Quran was-sunnah. Kan? Jadi maksud hikmah yang pertama as-sunnah. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman dalam suratul Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yudzakkihim ila akhir ayat. Wahai Tuhan, hantarkanlah kepada mereka seorang rasul, yang mana rasul itu daripada kalangan mereka, minhum, daripada mereka sendiri. Untuk apa diutuskan rasul tersebut? Yatslu alaihim, untuk mereka, untuk ia membaca kepada mereka, untuk ia membaca kepada mereka ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, mengajar mereka. Mengajar apa? Al-kitab wal hikmah. Mengajar mereka kitab dan mengajar mereka al-hikmah. Okey, dalam ayat ni dia guna perkataan al-hikmah. Allah menggunakan perkataan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tujuan dihantarnya, diutusnya seorang rasul untuk mengajar Alkitab dan Al-Hikmah. Kita tengok balik tugas rasul. Nabi bila dihantar, apa yang dia bawa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perkataan Al-Hikmah bermaksud As-Sunnah. Sebab itu kata Ibnul Qayyim, kita tengok sikit perkataan Ibnul Qayyim. Jika perkataan, ini kaedah. Tuan-tuan boleh ingat ni. Nanti jumpa boleh faham. Jika perkataan Al-Hikmah digandingkan dengan perkataan Al-Kitab. Kalau tuan-tuan baca dalam satu ayat, perkataan Al-Hikmah disebut bersama-sama dengan Al-Kitab, maksudnya As-Sunnah. Kalau dia duduk, tuan-tuan jumpa macam ayat ni lah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dalam satu ayat, duduk dekat-dekat, digandingkan bersama, dikembangkan sekali, maksudnya tidak lain As-Sunnah. Jadi orang yang diberikan hikmah, kita boleh faham diberikan As-Sunnah. Orang yang mendapat apa? As-Sunnah, mengamalkan As-Sunnah, menghidupkan As-Sunnah, iaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah ni apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi akui, apa yang Nabi semualah, kan? Ma sadara 'anil nabi min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Itu makna As-Sunnah. Kan? Apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, akhlaknya, ataupun tubuh badannya, khuluq, ataupun khalq, penciptaan dia, ataupun khuluq, akhlak dia. Semua yang disandarkan kepada Nabi adalah As-Sunnah.
Jadi orang yang mengikuti Nabi, orang yang belajar tentang as-sunnah, orang yang menghidupkan as-sunnah, mengamalkan as-sunnah, dia mendapat al-hikmah. Itu maksud yang pertama. Kita tengok ada juga disebut dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga digandingkan sekali perkataan al-kitab wal hikmah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yudhakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Kan? Maksudnya apa? Dan Allah itu mengutuskan kepada mereka, kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Ia membaca kepada kamu ayat-ayat kami, menyucikan diri kamu, mengajar kepada kamu al-kitab wal hikmah, iaitu as-sunnah. Jadi maksud yang pertama al-hikmah dengan maksud as-sunnah. As-sunnah, kan? Okey. Jadi kita dah faham satu maksud. Satu maksud, kan? Okey. Jadi bila orang kata berdakwahlah dengan berhikmah, berdakwahlah mengikut cara as-sunnah. Lebih kurang macam itulah, kan? Berdialoglah, bercakaplah dengan hikmah, berarti berdialog dan bercakaplah seperti mana as-sunnah. Okey, itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, al-hikmah dengan maksud an-nubuwah, kenabian. Maksudnya orang yang diberikan hikmah, mereka itu dilantik menjadi nabi. Maksud yang kedua hikmah dengan maksud nubuwah, kenabian. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah kata apa? Ini maksud yang kedua. Maksud dia al-hikmah dengan maksud nabi. Diberikan al-hikmah, diberikan wahyu, diberikan apa? Risalah. Dia jadi nabi lah. Ini maksud yang kedua. Allah menyebut dalam suratul Baqarah ayat 251. Wa atahu Allahul mulk wal hikmah. Wa atahu Allahul mulk wal hikmah. Allah menyebut tentang Nabi Allah Daud, dan Allah memberikan kepadanya Daud al-mulk. Al-mulk, kerajaan. Sebab itu Nabi Daud ni raja. Dia raja. Dia raja. Wal hikmah, dan juga hikmah. Nabi Daud ni Allah bagi kepada dia kerajaan dan Allah bagi kepada dia hikmah. Bila kita tengok dalam tafsir, Nabi Daud ni Allah lantiknya, Allah beri dia sebagai seorang raja, Allah juga beri kepada dia hikmah. Sama macam anak dia. Siapa dia? Sulaiman. Sulaiman bukan sahaja seorang nabi, dia juga seorang raja. Raja, kan? Kerajaan Nabi Allah Sulaiman ni, kerajaan dia sangat besar. Mari kepada orang Melayu, dia jadi kecil lah. Pasal apa? Tali pinggang Sulaiman dan si kancil. Buat cerita tali pinggang, Nabi punya besar. Hebat Quran sebut. Jatuh kerajaan Sabak mai pada kita, jadi cerita tali pinggang anak-anak. Cerita tali pinggang Sulaiman. Dia tanya siapa tali pinggang siapa? Sulaiman. Sulaiman mana ni? Sulaiman akhlakun dah. Ni Nabi Sulaiman dengan tali pinggang dia. Ini kadang-kadang cerita yang tak benar kan? Tak benar. Nak sebutnya wa atahu Allahul mulk wal hikmah. Allah beri kepada Nabi Daud kerajaan dan kenabian. Hikmah dengan maksud nabi, kenabian. Okey. Kemudian kita juga boleh tengok dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 juga Allah menyebut tentang hikmah dengan maksud kenabian. Walamma jaa Isa bil bayyinat qal qad ji'tukum bil hikmah. Dan apabila telah datanglah Nabi Isa dengan membawa keterangan-keterangan, hujjah-hujjah, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu bil hikmah, dengan kenabian. Maksudnya Nabi Isa sebut tentang hikmah dengan maksud dia itu seorang nabi. Betul tak Allah pilih untuk orang yang dapat hikmah ni? Ya,
para nabi adalah pilihan Allah, lantikan Allah. Sebab mereka itu nabi. Apa maksud nabi? Nabi berasal daripada perkataan naba. Ni kita duk sebut nabi ni kita pun tak tahu maksud asal dia. Nabi berasal daripada perkataan naba. Naba bermaksud berita. Naba itu berita. Nabi pembawa berita. Rasul daripada perkataan Arab juga bermaksud wakil. Rasul ni bermaksud wakil, utusan. Jadi maksud diberikan kenabian ni, diberikan berita lah, yakni wahyu. Wahyu kan? Maksud yang ketiga, yang ni berhubung kait dengan kita. Tadi berhubung kait dengan para nabi. Yang ni hikmah yang berhubung kait dengan kita. Dan ini sangat-sangat penting. Maksud yang ketiga, hikmah dengan maksud al-fiqh, kefahaman ataupun ilmu. Ilmu. Maksudnya orang yang diberikan kepadanya al-hikmah, diberikan kepadanya ilmu. Kata Ibnu Abbas, kalau tuan-tuan tengok dia tafsir apa? Kalau tuan-tuan tanya apa dia yang disebut oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni kita kena dengar pandangan dia, pasal dia memang antara manusia yang didoakan oleh Nabi mendapat hikmah ni. Okey? Kalau kita tengok tafsiran Ibnu Abbas, dia kata apa? Ibnu Abbas menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan hikmah, ilmu, apa dia? Ilmul Quran. Ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Tafsir. Nasikh mansukh. Muhkam mutasyabih. Maksudnya apa? Hikmah menurut pandangan Ibnu Abbas adalah ilmu yang berhubung kait dengan Al-Quran. Nasakh mansukhnya, ayat-ayat muhkam mutasyabihat, berkaitan dengan hukum hakam halal haram, berkaitan dengan balaghah Al-Quran, berkaitan dengan asbabun nuzul. Maksudnya apa-apa yang berhubung dengan Al-Quran, ilmu tentangnya, itulah hikmah. Dan bukan semua orang Allah anugerahkan ilmu dan kefahaman berkaitan dengan Al-Quran. Tuan-tuan, ilmu dan kefahaman ni suatu rezeki. Belajar, semua orang boleh belajar. Dengar, semua orang boleh dengar. Baca, semua orang boleh baca. Dengar, baca, mengaji, hadir majlis ilmu, ini perkara yang semua orang boleh buat. Dia boleh duduk, dia boleh dengar. Kecuali orang pekak ya. Kalau dia tak pekak, dia boleh dengar. Mengaji, semua orang boleh mengaji. Semua orang boleh pergi sekolah, melainkan orang yang tak mau ya. Di Malaysia semua boleh pergi mengaji. Semua orang boleh pergi sekolah, melainkan orang yang tak mau. Tetapi apabila sampai kepada al-fahmu, mari kepada kefahaman, ia bukan sesuatu yang semua orang dapat. Sebab itu bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan mendengar, tuan-tuan membaca, tuan-tuan dikurniakan kefahaman yang betul. Itu satu kurniaan, pilihan, bukan semua orang dapat. Ada orang dia dengar, dia tak faham apa. Ada orang dia dengar, dia faham kod lain, lagi sakan. Orang kata lagu lain, dia faham kod lain, yang mana fahaman dia tak ada siapa pun faham lagu tu. Ustaz kata lagu lain, cikgu kata lagu lain, dia pergi faham lagu lain. Kefahaman ini pilihan. Sebab itu
Sahabat dengar hadis daripada mulut Nabi. Depa yang dengar. Tetapi Nabi bagi satu isyarat. Boleh jadi orang yang tak dengar lebih faham daripada yang dengar. Sebab itu Nabi sebut dalam Hajjatul Wada', orang yang hadir dalam majlis ini, dalam perhimpunan di Padang Arafah, lebih kurang 100,000 lebih sahabat. Ramai. Mereka dengar. Nabi kata, hendaklah orang yang dengar sampaikan kepada orang yang tak dengar. Boleh jadi orang yang tak dengar, orang yang tak orang yang tak ada kemungkinan kita, sebab kita tak ada. Dan orang-orang selepas daripada sahabat afqah, lebih memahami perkataanku daripada yang hadir ini. Kefahaman sesuatu yang Allah tak bagi pada semua. Sebab itu Ibnu Abbas, sebagai contoh Ibnu Abbas, apabila Sayyidina Umar tanya dia, apa yang kau faham tentang maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Kau faham apa? Umar tanya Ibnu Abbas, dia kata, yang aku faham daripada ayat itu, ayat ini adalah isyarat kewafatan Nabi. Kewafatan Nabi. Dia baca ayat surah An-Nasr tu, idza jaa nasrullahi wal fath tu, Ibnu Abbas kata maksudnya ayat ini memberi isyarat Nabi akan wafat. Ayat ni hin awal Nabi akan wafat. Macam mana kau boleh faham macam tu? Apa kaitan ayat ni dengan kewafatan Nabi? Ayat ini cerita agama telah selamat, agama telah menang. Idza jaa nasrullah, telah datang kepada kamu kemenangan. Al-Fath, pembukaan kota Mekah. Kamu telah menang. Kata Ibnu Abbas, apa yang ada lagi setelah kita menang dan agama telah sempurna? Islam telah menang, agama telah sempurna. Apa lagi? Tugas Nabi dah selesai. Itu tanda dia akan meninggalkan kita. Dia pergi, yang ni dia panggil out of the box, di luar kotak. Kenapa dia boleh fikir benda orang tak fikir? Ini dia panggil al-fahm, kefahaman. Sebab itu Nabi sebut apa? Dalam hadis Bukhari. Tuan-tuan, doa. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, "Man yuridillahu bihi khaira." Sesiapa, dalam hadis sahabat Muawiyah, Nabi sebut, sesiapa yang Allah man yuridillah, sama dalam ayat ni, yang Allah kehendaki. Sesiapa yang Allah kehendaki khaira, kebaikan. Allah kata apa dalam ayat ni? Dia memberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan tu khair tu, kan? Apa tanda Allah nak supaya dia itu baik, ataupun apa tanda Allah nakkan kebaikan untuk dia? Yufaqihu fid din. Allah memberikan dia faham dalam agama. Dia faham dalam agama. Dia faham. Dan faham ni, faham tu bukan semua orang dapat. Bila dapat bukan sama. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan boleh cek. Kita semua boleh cek. Mula nak dapat faham tu bukan semua dapat. Ada yang tak dapat langsung. Bila dapat tak sama pula. Hang faham tak? Faham? Hang cerita mai kat aku balik, terang balik lagu mana hang faham. Aku faham tapi aku tak boleh terang kat hang. Faham beza aku boleh. Ada orang lagu ni. Dia faham, dia tak boleh explain, dia tak boleh habaq kat orang. Tapi untuk dia boleh amal. Takat diri dia lepas. Aku faham dah ustaz kata apa, aku tahu dah apa ni mufti ajak apa, aku dah faham dah. Tapi aku nak cerita kat hang, aku tak boleh. Nanti aku beli CD bagi kat hang, free satu. Takat tu boleh. Tapi untuk aku faham lah nak buat apa tu, beda aku tengok.
Ada orang dia faham takat dia, lepas untuk dia. Okeylah juga daripada tak faham apa langsung. Ada orang dia faham, cerita balik, dia boleh cerita sebiji macam mufti cerita. Bahkan kadang-kadang lebih baik. Oh, dia kata aku tak faham. Tadi mufti dia cakap apa? Aku dengar hang terang balik ni. Oh, dapat ada sikit. Tengok tuan-tuan. Tidak semua orang ada kurniaan ini. Ini bukan kerana kepandaian manusia. Dah, no. Nak kira pandai, banyak orang pandai. Ini kurniaan Allah. Sebab itu Allah kata, "May yasha", yang dia nak. Yang dia nak, kan? Okey. Ada orang macam cikgu duk ajar dia bapa hitam, ajar. Faham? Dia boleh buat. Dia boleh buat. Soalan tu dia boleh buat. Tapi kawan dia kata, hang boleh buat tu. Sama betul jawapan hang. Terang balik kat aku. Tak boleh. Aku kira boleh. Tak tahulah macam mana orang kan. Malaikat mai ke, pakai hantu ke, pakai jin ke. Tapi betul. Dia mai cerita kat kita tak boleh. Ini hikmah. Jadi hikmah ini Allah bagi kepada manusia yang dia pilih. Antara yang clear dalam Quran yang ada hikmah ini Luqman. Allah Ta'ala berikan kepada dia hikmah. Dan yang paling banyak kalau kita tengok dapat hikmah kefahaman ni Umar Al-Khattab. Lebih kurang kalau sebahagian penulis dia himpunkan ada lebih kurang 60 pendapat Umar yang sama dengan Allah, yang sama dengan Quran. Lebih kurang 60 yang Umar bagi pandangan, kemudian turun Quran, turun wahyu, setuju. Maknanya kefahaman dia tu, dia punya apa kata, hikmah dia tu kuatlah, kan? Dan yang terakhir untuk pagi ini, maksud hikmah apa dia? Iaitu perbuatan kita, percakapan kita selaras, dibimbing tepat dengan apa yang Allah dan Rasul nak. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi bila kita buat kena dengan apa? Kena dengan apa yang Quran suruh. Hikmah. Jadi sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat mukminin, hikmah bukan sahaja khas untuk para nabi, tetapi dia juga kurniaan Allah kepada kita manusia biasa. Carilah hikmah. Ada hikmah yang tak boleh dipelajari. Macam mana? Hikmah yang nabi tu tak boleh lah. Dia kata saya nak jadi nabi, macam mana nak buat jadi nabi ni? Nak belajar apa? Nak baca kitab apa? Nak jadi nabi? Tak boleh. Hak ni tak payah. Tapi betapa 60 tahun dalam gua pun keluar mai tak jadi nabi. Tapi ada hikmah yang kita boleh belajar. Ada hikmah yang kita boleh ambil. Apa dia? Paling mudah as-sunnah. Saya nak mencari hikmah, nak dapat hikmah, belajar sunnah. Belajar sunnah. Saya nak dapat hikmah, doa. Sebab itu Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, engkau ajarkanlah dia al-hikmah, yakni Quran. Orang yang faham Quran, orang yang ada ilmu berkaitan dengan Quran, dia orang yang berhikmah. Dan tuan-tuan, orang yang Allah kurniakan hikmah, bila dia bagi pandangan, dia bercakap, dia bertindak, selalunya tak salah. Selalunya tak salah. Pasal apa? Pasal dia melihat dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia bercakap dengan bimbingan panduan Allah, dan dia berjalan dengan arahan Allah. Ini orang yang ada hikmah. Pasal itu bila orang yang ada ilmu, faham sunnah, kuat iman dia, kita pergi tanya, dia bagi pandangan kadang-kadang kita tak baca, tapi pandangan dia tepat. Bukan kerana dia tahu benda ghaib, tak ada siapa tahu benda ghaib, tetapi kerana hati dia terang dan dia dekat, dan Allah campakkan ilham, dia panggil. Wahyu tak boleh lah. Ilham. Ini hikmah. Kan? Dan orang yang dapat hikmah ini lebih besar daripada harta. Dan manusia ni macam itulah. Ada yang Allah bagi harta dengan hikmah.
Dan orang yang ada hikmah ni kita boleh dengki kat dia. Nabi kata la hasada illa fisnatain. Kamu tak boleh rasa dengki, haram. Tak boleh berdengki dengan orang ni melainkan pada dua golongan. Kamu boleh dengki pada dua golongan. Tuan-tuan tengok ada dua pok lagu ni, dengki tak apa. Dengki yang positif dia panggil ribtah. Dengki yang baik ni dia panggil ribtah. Apa dia? Nabi kata rajulun atahu Allahu mala. Satu orang yang Tuhan bagi harta kat dia. Dengki. Siapa yang duit banyak, tuan-tuan kenal dia tu duit banyak, tuan-tuan dengki. Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Sebelum nak berdengki pun. Nabi kata dengan duit yang banyak tu dia belanjakan di jalan Allah, kamu dengkilah. Tuan-tuan tengok satu orang ni dia kaya. Sat-sat bagi duit kat masjid, sat-sat bagi duit kat anak yatim. Duk kira infak saja. Tuan-tuan dengki. Dengki macam mana? Aku ni dengkilah. Dia ni bagus, harta banyak. Derma pun banyak. Boleh pahala banyak mana? Aku tak tahu lah. Syok lah. Syok pasal apa? Pasal dia guna duit dia pergi infak. Tapi kalau tuan-tuan dengki dia tu kaya pasal lebih pada tuan-tuan, lepas tu dia pun kedekut. Baik. Tak payah duk dengki ya. Pasal apa? Pasal harta tu akan tauk dia dalam neraka. Nak dengki buat apa? Kita dengki ni pasal dia masuk syurga. Sahabat-sahabat Nabi dulu mai tuan-tuan dengki tau. Tapi tak dengki lagu kita. Dia tu beli kereta baru pula. Bila aku nak beli ya. Dia dengki kan. Sahabat dia tak dengki hala tu. Dia dengki macam ni. Zahaba ahlad duthur bil ujud. Mai-mai dekat Nabi ni geng-geng hak miskin ni. Hak miskin, hak tak ada apa ni. Hak papa kedana ni. Mai-mai kat Nabi dia kata ni habis pahala semua. Orang kaya tiba cerah. Awak semua depa pakat buat. Kami tak ada apa duk nganga tengok ya. Depa tak puas hati, tak puas hati pasal apa? Tak puas hati pasal orang kaya ambil pahala habis. Depa duk tengok nak buat pun depa tak mampu. Ini pandangan sahabat. Depa duk fikir ke pahala tu. Depa duk baca apa? Pahala habis. Orang kaya sapu, maknanya habis mereka masuk syurga, kami duduk luar lah tengok. Nabi kata tak apa. Hak susah, lagu susah. Hak yang miskin lagu hampa ni, sedekah lagu miskin. Subhanallah sedekah, Alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, La ilaha illallah sedekah, bagi makan bini sedekah, bersetubuh pun sedekah. Hampa dah tak ada duit pun banyakkan hak tu. Subhanallah, Alhamdulillah apa semua tu. Dia kata tu ke? Hak miskin lah. Nak boleh pahala. Mereka nak berdengki tu bak pahala. Ini satu jalan keluar untuk kita yang tak ada apa. Tapi yang kaya jangan duk cari pasal pula. Dah kaya duk subhanallah, subhanallah. Orang minta, dia tak minta sumbangan sikit. Suar mai tabung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Ambil tabung empuk pula. Sesuai mengikut kemampuan masing-masing lah. Yang kaya apa keluar lah. Kaya tak padan dengan subhanallah. Tuhan bagi kaya tu tak padan dengan subhanallah. Dia dah alhamdulillah aku cukup dah. Mayang pun semua. Orang kaya dia tuntutan dia lain. Lebih. Sesuai dengan kekayaan dia. Itu tuan-tuan. Yang pertama kita dengki pada orang yang ada duit. Yang kedua kita dengki kepada orang yang atahullahul hikmah. Orang yang Allah bagi hikmah, bagi ilmu. Berdengkilah dalam dua golongan ini. Dan kita berusahalah untuk menandingi mereka. Berdengki ni okey. Berdengki ni okey. Seperti mana Umar berdengki dengan Abu Bakar. Tiap-tiap kali bila Nabi buka tawaran nak bagi sedekah, Abu Bakar mesti paling banyak. Yang duk dengki dekat dia ni Umar. Tuan-tuan tahu kan satu cerita tu? Satu hari dia geram, dia buat mai setengah harta dia. Maknanya kalau dia ada 100,000, dia buat mai 50,000. Dia dulu sampai dia bagi kat Nabi. Nabi tanya dekat Abu Bakar dan dia pun kata hari ni Umar tak akan boleh potong aku. Tak akan boleh challenge aku. Aku mesti banyak punya. Banyak mana bagi? Nabi tanya Umar, banyak mana bagi? Seperti banyak mana bagi?
seperti mana aku tinggal kat aku. Nabi tanya banyak mana ni? Nabi dia kata banyak mana yang dia bagi, banyak tu juga yang dia simpan. 50 dia bagi, 50. Maknanya 50 lah. 50 dia sedekah, 50 lagi dia simpan. Okey tuan-tuan. Dia duk rasa kata banyak tu. Mari Abu Bakar As-Siddiq. Dia duk rasa dia akan menang. Dia rasa dia menang ni, berlumba buat kebaikan ni tak apa. Banyak mana bagi? Abu Bakar, bila turn Abu Bakar, banyak mana bagi? Apa yang tinggal? Omar ada 50 lagi dekat dia. Abu Bakar apa tinggal? Allah wa Rasuluh. Ada Allah dan Rasul. Lepas bagi ni, yang ada dekat saya, kata Abu Bakar, Allah dan Rasul. Omar kata, Al-an, sekarang ni, sampai bila-bila aku tak akan boleh lawan dia. Bagi ke semua. Satu bagi setengah, satu bagi ke semua. Tengok tuan-tuan, ini iman sahabat. Tapi bukan saya nak suruh tuan-tuan bagi semua, no. Nak suruh bagi lagu Omar pun tak payahlah. Kut saat ni tidur tak lena, lengan tahdai. Duk teringat hak bagi tu. Tak payah. Kita tak suruh sampai tu. Kau nak bagi ikutlah. Tapi tak payahlah. Ukur baju di badan sendiri. Tepuk dada tanya iman. Iman takat mana? Bagi takat ikhlas, bahasa kita. Bagi takat kita balik tak fikir dah. Tapi kalau bagi banyak, balik duk banyak. Balik duk susah hati, duk fikir, duk cerita habis kat bini tak ada balik. Dia tahu hang nak tahu dah, hang nak dengar dah cerita aku. Awak, aku bagi tadi RM50 dalam masjid, hang rasa banyak dah. Oh, banyak orang 50 tu. Kalau pergi merkik pun macam-macam boleh beli. Itulah aku duk rasa silap lah. Aku nak bagi 10 tadi, duit pecah tak ada. Aku bagi 50. Ish. Buat macam mana? Tak apa. Tak apalah. Kira halal lah. Tapi dia duk susah hati. Sehari tak lalu makan. Macam nak makan nasi tak? Tak apa, hang makan lalu lah. Oh, jangan main tuan-tuan. Tidur pun tengok. Duk terbayang tabung tu. Tak payah. Bagilah keadaan kita. Bagi kita lupa. Ikhlas. Sebab apa? Kita bimbang apa? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bila kita bagi tak setara dengan iman kita, saat ni dia pergi kepada benda yang Quran takutlah. Dia pergi kepada ungkit. Bila satu orang tu dia bagi, dia tak ikhlas, dia akan pergi pada ungkit. Dia ungkit. Minggu duk bercakap bab 50 tu tak habis lagi. Tengok 50 dia teringat tabung. Dia kata, abang, ni anak minta nak bayar yuran sekolah apa atas 50. Oh, hanya jangan duk sebut 50, aku teringat balik lah. Tu dia. Ada orang lagu tu tuan-tuan. Setahun dia tak bagi sedekah. Dia pakai hak tu. Hak tu kira besar tak tangguh lah. Hang tak bagi. Lepas tu kita tanya, hang tak bagi apa kat masjid? Aku bagi dah hari tu. Bahasa hari tu. Kalau dia keluar bahasa hari tu, masa dia bagi tu, dia tersilap. Aku bagi dah hari tu. Hang bagi berapa hari tu? 50. 50 cuma hang bagi tengok dengan 12 bulan. Jatuh sebulan berapa? Tu pun tak habis lagi. Tak habis lagi. Nanti sampai satu masa aku rasa lega dah, lupa dah, aku bagi lagi. Tak payah tak. Tetapi jangan duk ambil kesempatan. Lepas hari Sabtu ni, benda hari abang tu dia lah ustaz pandai pergi duk ceramah sangat lagu tu. Daripada duk boleh kutip 2000 seminggu tinggal 200. Tapi ceramah apa lagu tu? Orang jadi tuan-tuan tak rasa apa. Bila saya kata sedekah itu bukti iman, tanda iman. Iman tuan-tuan diukur pada nilai sedekah tu. Maknanya kalau tuan-tuan bos RM1, tuan-tuan kena tahu apa? Besar itulah iman. Itu kita nak pergi kat tu. Bukan kita nak biar tak. Kalau tak biar kita akan counter attack balik. Kita akan counter balik, jangan takut. Mana kalau tuan-tuan buh dalam shilling, pang, bunyi tu derah, pang. Dia macam tu lah. Sembang derah ke ada apa? Bunyi derah, 5 kupang. RM1 pun tak bunyi. Pang bunyi. Iman dia besar mana? 5 kupang tu. Ish. 5. Mayang tak dam bang main masjid dah. Takat 5 kupang saja. Tak bang lagi main dah masjid dah. Tapi bila sedekah 5 kupang tu. Pasal Nabi tak jadikan semayang. Nabi tak kata semayang tu bukti tau. Semayang bukan bukti. Bukti apa? Dalam hadis bukan semayang bukti. Semayang cahaya.
Semayang cahaya. Bukti sedekah. Was-sadaqatu burhan, Nabi kata. Jadi kalau kita nak tengok iman dia, kita tak ukur banyak mana dia semayang, kita ukur banyak mana dia bagi. Dia pergi tu pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Macam mana? Hari ni kita tidak ada lah. Ini ujian.